Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all One Piece fan di luar sana. Okey, seperti yang aku janjikan, aku akan buat video Yamato part tu. Tapi sorry aku lambat sikit sebab aku ada banyak benda, aku ada banyak kerja yang aku kena check up, yang aku kena buat. Okey, dalam video Yamato part tu ni, aku nak bercakap tentang hubungan Yamato dengan ayah dia sendiri iaitu Kaido, hubungan Yamato dengan Oden dan juga hubungan Yamato dengan Ace. Okey, hubungan Yamato dengan Oden aku boleh klasifikasikan sebagai secara tidak langsung sebab Yamato dia pernah berjumpa dengan Oden tapi dia tak pernah bercakap, dia tak pernah berlawan dengan Oden. Dan hubungan Yamato dengan Ace pula aku klasifikasikan secara hubungan yang langsung sebab dia pernah berjumpa, dia pernah bercakap dan dia pernah berlawan dengan Ace. Okey, first of all kita bercakap tentang hubungan Yamato dengan ayah dia iaitu Kaido. Okey, kita tahu Yamato ialah anak perempuan kepada Kaido. Tetapi Yamato dia mewarisi wills dan juga semangat Oden. Dia tak mewarisi semangat dan juga wills Kaido sendiri. Dan ramai juga orang yang pelik, even Kaido dia tak suka tentang impian dan juga apa yang Yamato nak jadi ni, tetapi Kaido dia tetap respect dengan keputusan Yamato dengan memanggil Yamato sebagai anak lelaki. Okey, dalam chapter 985 Yamato cakap dekat Luffy yang Kaido ni dia tak bagi chance langsung dekat Yamato kalau Yamato cabar dia untuk berlawan. Dan Kaido juga pasang bom gari dekat tangan Yamato supaya Yamato tak boleh lari, tak boleh keluar daripada Pulau Onigashima. Bom tu bukan bom bohong, memang bom betul-betul. Dan efek letupan kepada bom gari tu lagi besar daripada efek letupan gari Kemi dan juga gari Boss Hyogoro dekat penjara Udon. So kita boleh simpulkan kat sini yang Kaido memang seorang bapa yang kejam, memang seorang bapa yang tak berhati peruah sebab sanggup nak bunuh anak dia sendiri. Dan aku ada berfikir lah kan sebab apa Kaido ni dia decide untuk pasang bom gari dekat tengah Yamato. Dan aku rasa disebabkan oleh dia tak mau Yamato ni lari keluar daripada negara Wano, daripada Onigashima. Dan dia nak Yamato ni menjadi shogun kepada negara baru New Onigashima seperti yang mana dia rancangkan. Yamato kan dia nak jadi Oden, so mestilah Kaido fikir kalau Yamato nak jadi macam Oden, Yamato mestilah nak turut apa jejak langkah Oden buat. Oden keluar daripada negara Wano, Oden pergi menggembara apa semua, tak stay dekat Pulau Onigashima, tak stay dekat Wano. So aku rasa Kaido dia perasan benda ni tau. So dia nak prevent Yamato daripada keluar daripada negara Wano awal-awal lagi. Dia decide untuk pasang gari dekat tangan Yamato supaya Yamato ni tak boleh lari, tak boleh keluar daripada negara Wano dan akan menjadi shogun seperti mana yang dia rancangkan. Okey, bercakap pasal Kaido yang respect dengan keputusan Yamato ni dengan panggil Yamato as anak lelaki. Even Kaido sendiri tak suka dengan impian yang apa Yamato nak jadi ni. Dan aku tak tahu, aku dapat rasakan yang Kaido ni dia macam tak sayang dekat Yamato ni kan sebab nak bunuh Yamato. But how comes he can respect keputusan dan juga impian Yamato tu untuk menjadi macam Oden, untuk menjadi seorang lelaki ya. Okey, aku ada pendapat aku sendiri di mana kalau hampa baca balik, kalau kita baca balik dekat chapter 973, time tu Kaido dia pergi ke istana Oden, dia nak pergi bunuh Momonosuke. Dan time tu Kaido dia cekik Momonosuke dan dia nak lempak, dia nak buang Momonosuke jatuh daripada istana Oden tu. Dan Kaido cakap dekat situ, dia kata, aku baca sikit ya. A dream that his parent or someone forced to say, not his own dream. What an immature kid. Dan maksud dia dekat sini aku translate lebih kurang impian yang terpaksa dicakap oleh seseorang, bukan impiannya yang sendiri, budak yang tak matang. Dan okey, pemahaman daripada ayat yang Kaido cakap ni kan, ni just aku punya personal assumption pemahaman bagi diri aku sendiri Kaido ni dia macam ada satu expectation yang dia nak tengok daripada Momo. Sebab bila dia tengok Momo, dia jadi annoying tau. Kaido ni dia tak macam Orochi. Orochi bila tengok Momo, dia nak bunuh Momo sebab dia rasa benci apa semua kan. Tapi Kaido bila dia tengok Momo, dia tak rasa benci. Dia tak rasa nak bunuh pun Momonosuke ni. Dia just rasa macam aku meluat tengok budak ni. Dia jadi annoying tau bila tengok Momo. Dan aku rasakan kat sini sebab apa Kaido rasa annoying kan bila dia tengok Momo, ialah disebabkan oleh Momo dia tak ada impian dia sendiri, yang memang impian tu datang daripada lubuk hati dia, faham tak? Momo seperti yang kita tahu, dia terpaksa untuk menanggung beban, menanggung tanggungjawab yang besar untuk menjadi shogun kepada negara Wano disebabkan oleh dia adalah anak kepada Kozuki Oden dan dia ada darah Kozuki di dalam badan dia. Impian yang dia ada lah ni kan, nak lawan Kaido, nak
rampah Wano semula hanyalah satu wasiat yang ditinggalkan oleh ayah dan juga mak dia. Momo dia terpaksa untuk tanggung semua ni disebabkan oleh hanya dia seorang saja. Satu-satunya harapan kepada negara Wano, kepada rakyat-rakyat Wano lah ni disebabkan oleh ayah dia yang kuat, ayah dia yang hebat. Dia terpaksa untuk tanggung semua ni sebab dia ada darah Kozuki di dalam badan dia. Dan seperti mana dekat penjara Udon, time prisoner-prisoner dekat penjara Udon tu nampak Momonosuke, depa tunduk hormat dekat Momo bukanlah disebabkan oleh Momo tu sendiri, tapi prisoner-prisoner tu nampak yang bayang Oden yang hebat dan yang kuat kan di dalam diri Momonosuke ni. Dan berbalik semula kepada Yamato dan juga Kaido, aku rasa Kaido dia respect dengan keputusan Yamato dengan memanggil Yamato sebagai anak lelaki disebabkan oleh Yamato ni dia ada impian dia yang sendiri kan, impian yang dia tak terpaksa pun untuk buat, yang dia tak terpaksa pun untuk terima wasiat tu. Impian yang dia ada lah ni ialah satu impian yang memang datang daripada lubuk hati dia dan dia memang bersungguh-sungguh untuk capai impian dia lah ni. Dan ataupun satu lagi assumption sebab apa Kaido panggil Yamato sebagai anak lelaki disebabkan oleh mungkin Kaido ni dia memang nak anak lelaki, dia tak mau anak perempuan. Dan bila Yamato dilahirkan sebagai seorang perempuan, dia frust kan, dia frust menongging dan dia tak boleh terima kenyataan. So dia tetap juga panggil Yamato ni sebagai anak lelaki sebab dia tak mahu anak perempuan. Dan dia tak boleh terima kenyataan yang Yamato ni dilahirkan sebagai seorang perempuan. Ada tu je dua kemungkinan lah bagi pendapat aku sendiri lah. Okey, lalu ni kita masuk pula kepada hubungan Yamato dengan Oden. Dan benda yang aku nak cakap dalam ni ialah of course buku jurnal Oden yang Yamato jumpa di dalam runtuhan istana Oden di daerah Kuri. Okey, untuk pengetahuan hampa semua, flashback Oden yang kita dapat dari chapter 960 sampai 973, semua tu diceritakan daripada buku jurnal Oden tu. Dari peristiwa Mountain God, lepas tu macam mana Oden dia kumpul Nereid Scabard, lepas tu Oden dia join Crew Whitebeard, join Crow Roger pula, sampailah dia pergi ke Laugh-Tale apa semua tu diceritakan dan dikeluarkan daripada buku jurnal Oden tu. Dan Yamato cakap buku ni dah lama dah ada dengan dia, dan even Kaido dan juga Orochi pun tak tahu yang buku ni wujud dan dia ada dengan dia sekarang ni. Dan of course buku ni dia contain maklumat-maklumat yang sangat penting dan juga maklumat yang berguna untuk siapa yang nak pergi ke Laugh-Tale. Tapi aku tak rasa di dalam buku jurnal Oden tu ada ditulis apakah One Piece tu. Sebab dalam flashback Oden dia tulis time Roger dengan kru-kru dia jumpa harta yang ada dekat Pulau Laugh-Tale tu, dia pun jumpa One Piece tu, dia dan juga kru-kru dia, Roger pun semua just gelak. Takat tu saja informasi yang kita dapat pasal One Piece ni. Dan Oden juga ada tulis dalam buku dia tu, dia pun dapat tahu hal sebenar pasal Void Sentry, pasal apakah maksud nama dia, pasal Ancient Weapon dan juga pasal Wano ada connection dengan dunia luar satu masa dahulu. Dan aku rasa dia dah hafal lah sampai habis apa yang ditulis Oden dalam buku jurnal dia tu. Sebab Yamato kata dia anggap buku jurnal Oden ni sebagai kitab dia. So apa yang ditulis, apa yang Oda cakap dalam tu, dia percaya dengan apa yang ramalan, apa yang Oden cakap dalam buku jurnal Oden tu, dan dia akan ikut. So sebab tu dah dalam chapter 985 time Kaido cakap yang dia dengan Big Mom nak cari One Piece, reaction Yamato bila dengar perkataan One Piece tu, dia cakap, oh One Piece. Dia reaction dia macam tu disebabkan oleh dia biasa nampak, dia biasa baca perkataan pasal One Piece ni, dia biasa baca pasal One Piece ni di dalam buku jurnal Oden tu. Dan aku rasa dekat sini flashback Oden yang kita dapat yang diceritakan, yang dikeluarkan daripada buku jurnal Oden tu hanyalah ringkasan yang Oda nak tunjuk kat kita pasal flashback Oden. Aku rasa ada lagi benda-benda yang penting kan, ada lagi benda-benda yang tak diceritakan, tak dikeluarkan daripada buku jurnal Oden tu. Mungkinlah kan sebagai contoh, mungkin dalam buku jurnal Oden tu Oden ada tulis benda-benda yang berkaitan pasal nama D ni. Mungkin sebagai contoh Oden tulis orang yang ada perkataan D di dalam nama depa ni lah yang akan mewarisi semangat dan juga hasrat Whis, Joy Boy, dan depa ni lah yang akan menanggung segala beban, segala sejarah dunia di atas bahu depa untuk menentang dengan kuasa jahat. Dan kebetulan juga kapten aku nama sebenar dia ialah Goldie Roger, dan dia juga ada nama D di dalam nama dia. Mungkin Oden ada tulis macam tu dalam buku jurnal dia, tapi kita tak diceritakan, faham tak? Kita fans ni tak dapat tahu pasal benda ni, tapi Yamato tahu, dan Yamato akan habaq dekat Luffy nanti. Dan Yamato sendiri cakap dia dah lama dah tunggu Luffy ni. Mungkin maksud daripada ayat Yamato ni, dia bukan saja tunggu Luffy disebabkan oleh Luffy ni ialah adik kepada Ace, tapi Yamato dia tunggu Luffy disebabkan oleh Luffy ni ada perkataan D di dalam nama dia.
Dan Ace pun ada juga nama D. Tapi Yamato dia tak boleh join kru Ace. Dan kebetulan pula Law ni, Luffy yang adik kepada Ace, dan kebetulan juga ada nama D di dalam nama dia. So sebab itulah Yamato cakap yang dia dah lama tunggu Luffy. Okay, aku boleh katakan juga dekat sini maybe time Ace pergi ke Wano dulu, dia tak dapat nak bawa Yamato join kru dia keluar daripada negara Wano. Mungkin Ace cakap dekat Yamato, aku pun ada adik juga yang ada perkataan D di dalam nama dia. Nama dia ialah Monkey D. Luffy. Dan satu hari nanti aku yakin dia akan datang ke Wano ni. Dan bila dia datang ke Wano nanti, hang bolehlah minta nak join jadi kru dia. Mungkin Ace cakap macam tu kan. So dari situlah Yamato dia kenal Luffy. Tapi firasat aku lah kan, aku punya firasat kuat, pendapat aku mengatakan yang Yamato ni dia tunggu Luffy bukan saja disebabkan oleh Luffy ni adik kepada Ace, tapi disebabkan oleh Luffy ni ada nama, ada perkataan D di dalam nama dia sama macam Ace juga. Okey, sekarang kita masuk pula kepada hubungan Yamato dengan Ace. Alright, first of all aku nak terangkan kat hampa dulu timeline hidup Ace ni. Aku ada buat satu diagram, tapi aku takkan terang dekat hampa satu persatu sebab nanti video ni akan jadi lama. So hampa kena pause bila aku tunjukkan diagram timeline hidup Ace ni. Dan hampa baca pelan-pelan, hampa baca betul-betul, hampa baca bagi faham. Dan lepas tu hampa boleh sambung semula dengan video ni. Okey, seperti mana dekat timeline, Ace dia sampai ke Wano setahun selepas dia menjadi Lanun. Dan time dia pergi ke Wano ni, dia masih belum lagi join jadi anak buah kru Whitebeard. Dan time ni aku yakin Ace dia tak tahu pun pasal advance amalan haki. So sebab itulah dia tak boleh nak buang bom gari dekat tengah Yamato tu. Dan time Ace pergi mengembara mengelilingi Wano seorang-seorang dia, aku rasa time inilah Ace berjumpa dengan Yamato. Dan seperti mana macam Oden, bila first time jumpa Whitebeard, aku rasa first time Yamato jumpa dengan Ace, mesti dia pergi serang Ace, lepas tu lawan dengan Ace, dan lepas tu dia nak minta join jadi kru Ace. Okay, Tengu Yama Hitetsu ada cakap dekat Luffy yang Ace dan juga kru-kru Spade Pirate dia pun stay dekat Wano selama beberapa minggu. Tapi kita tak tahu berapa lama masa yang dia spend dekat Amigasa Village dengan Otama apa semua, dan berapa lama masa dia spend untuk keliling Wano dan berjumpa dengan Yamato apa semua. Tapi aku rasa Ace dia pergi keliling Wano mestilah sebab dia nak tahu kan apa sebenarnya, apa punca yang terjadi dekat negara Wano lah ni sampai habis rakyat-rakyat kebuluran tak boleh nak makan apa semua kan. Dan Ace pun kita tahu dia pun perangai lebih kurang macam Luffy. Bila dia sampai ke satu negara, bila dia sampai ke satu tempat tu dan dia tengok tempat tu ada masalah, mesti dia akan cuba selesaikan masalah dekat tempat tu kan, lawan dengan villain, lawan dengan jahat apa semua. Dan time ni lah aku rasa dia berjumpa dengan Yamato. Dan bila dia lawan dengan Yamato apa semua, mestilah Ace ni cakap yang dia nak kalahkan Kaido. Dan time tu mesti Yamato cakap, wow, hang relax lah. Hang tak tahu macam mana perangai ayahku, hang tak tahu betapa kuatnya ayahku. Kalau hang Ace tak boleh nak kalahkan aku, maka hang memang takkan boleh nak kalahkan ayahku. Dia berlipat kali ganda lagi kuat daripada aku. Dan aku rasa time ni Ace dia tahu lah yang Kaido ni adalah seorang yang cool. Dan Ace ni mesti tahu yang Wano ni adalah home base kepada Kaido. Dan Ace pun time ni mestilah dia tak bodoh kan. Takkanlah dia nak pergi serang Kaido dekat home base Kaido sendiri, betul tak? Even dia megah tarah mana sangat pun kuat kau buah devil fruit dia. Lepas tu time ni kita tahu yang Ace dia still lagi dengan Spade Pirate dia, dia tak join lagi jadi kru anak buah Whitebeard. So dia memang tak ada chance langsung untuk kalahkan Kaido. Dan aku rasa Ace dia spend masa yang agak lama dengan Yamato. Dan time ni lah dia cerita dekat Yamato yang dia ada adik nama Luffy lah apa semua kan. Aku rasa time ni lah. Okay, melibatkan Ace ni ada banyak persoalan yang menjadi tanda tanya kepada fan-fan One Piece semua. Antara salah satu tanda besarnya ialah takkan Ace dia tak habaq dekat Whitebeard, tahu tak? Pasal keadaan Wano sekarang ni. Benda ni jadi pelik kan, tahu tak? Whitebeard dia anggap Oden ni sebagai adik dia, bukan sebagai anak dia. So kita tahu yang Oden ni dia memang special lah, dia memang sama special kepada Whitebeard ni. But how comes Whitebeard tak tolong Oden untuk bebaskan negara Wano? Dan untuk menjawab persoalan ni, kita tak dapat nak cari satu jawapan yang sangat-sangat kukuh. Tapi ada satu kemungkinan je lah ni, iaitu Yamato dia introduce diri dia dekat Ace sebagai Oden dan dia tak tunjuk jantina sebenar dia dekat Ace. Hak tu je kemungkinan yang paling kuat pun. Dan satu benda lagi, time Ace jadi second commander dekat kru Whitebeard, takkanlah Ace ni dia tak tanya dekat Marco atau dekat Whitebeard kan? Siapa sebelum ni second commander sebelum aku? Dan kenapa tempat second commander ni dah lama kosong kan, tahu tak? Takkanlah dia tak tanya langsung, betul tak? Dekat Whitebeard ke dekat Marco kan, dekat orang-orang lama. Dan kemungkinan time Ace tanya benda ni, Whitebeard cakap dekat Ace,
Oh, sebelum hang jadi second commander, Oden lah orang yang menjadi second commander. Dan mungkinlah Is cakap dekat Whitebeard time ni, oh aku besok pergi Wano, aku ada besok juga jumpa dengan Oden. Aku tengok dia okey je kan. Tapi aku pelik juga sebab apa dia pakai topi. Mungkinlah Is cakap dekat Whitebeard macam tu lah. So Whitebeard pun ingat, oh mungkinlah Oden ni kan, walaupun Kaido yang memerintah negara dia, tapi Oden ni still okey lagi lah, boleh hidup lagi kan. Mungkinlah Whitebeard ingat macam tu. Dan kemungkinan juga Whitebeard dia tak mau ambil risiko nak pergi serang Kaido, nak pergi tolong Oden pun semua kan. Sebab dia tak mau ada berlaku satu peperangan yang besar di antara dua Yonko. Kita tahu Whitebeard ni dia seorang yang rasional. So dia mesti fikir betul ya, kesan-kesan dan juga risiko kalau dia pergi ke Wano nak lawan dengan Kaido dekat home base Kaido sendiri. Dan risiko dia mesti amat-amat besar betul ya. Dan kemungkinan Whitebeard fikir macam ni, so sebab itulah dia tak pergi ke Wano dan tolong Oden. Dan ada juga orang yang kata time Marineford War, Kaido dia pergi ke Marineford bukan untuk bunuh Whitebeard, tapi sebenarnya untuk selamatkan Ace. Sebab Ace ni ada hubungan dengan anak dia Yamato. Ada juga yang kata sebenarnya bukan Kaido pun yang nak pergi ke Marineford tu, tapi sebenarnya Yamato yang curi kapal Kaido nak pergi ke Marineford untuk selamatkan Ace. Aku macam aduh babi lawak sial tengok teori-teori ni. Dia kadang hantar fan-fan One Piece ni semua otak geligar hantar. Fikir teori kau-kau punya. Kadang teori tu tak masuk akal hantar. Tapi bila aku fikir-fikir balik kan, boleh jadi yang tahu teori tu dia sebut. Tapi kadang benda ni terlalu gila, terlalu tak masuk akal faham. So aku macam biar ni just assumption fan-fan One Piece buat je kan. Okey, setakat ni saja aku rasa video aku kali ni, iaitu video Yamato part 2. Harap-harap hampa enjoy sangat menonton video aku kali ni. Dan jangan lupa like video ni kalau hampa suka. Aku amat-amat berterima kasih dan appreciate sangat kepada hampa yang like video aku ni. Dan kepada yang dah subscribe channel aku, tak ada apa lagi yang boleh aku katakan selain aku sayang hampa semua, subscriber semua. Dan kepada yang tak subscribe lagi, boleh subscribe channel aku sekarang. So hampa takkan terlepas video aku yang akan datang. Dan jangan lupa turn on notification, okay? Dan jangan lupa share video ni kepada kawan-kawan hampa, kepada adik-beradik hampa yang mana peminat One Piece juga. Hampa boleh share dekat IG, dekat Twitter hampa. So sama-samalah kita menyebarkan info dan juga ilmu tentang One Piece ni. Dan sama-samalah kita support channel Monkey D. Review supaya dapat mencecah 1000 subscriber dan menjadi antara channel influencer One Piece di Malaysia, setanding dengan channel-channel lain. Kalau tak standing pun tak apa lah, kalau bawah sikit pun tak apa. Jangan ketinggalan sudah ha. Oh, satu lagi aku nak cakap, hampa boleh follow media sosial aku iaitu IG dan juga Twitter. Aku akan letak link dekat bawah. So, info-info baru tentang video baru ke apa ke lepas ni, ataupun latest info pasal One Piece ke, aku boleh share dengan hampa semua. But aku harap siap-siap aku lebih aktif dekat Twitter. IG ni aku buka juga kan, tapi aku lebih aktif kepada Twitter. Hampa boleh follow dua-dua. Tapi jangan risau, info aku akan share dekat dua-dua. Dekat IG aku akan share, dekat Twitter pun aku akan share juga. Dan setiap kali lepas aku upload video baru, aku akan buka question story dekat story IG aku. So kalau hampa ada benda-benda apa yang hampa tak faham, hampa nak tanya tak berkaitan dengan video baru pun tak apa, hampa boleh tanya apa-apa. InsyaAllah aku akan jawab dengan secepat mungkin. Ataupun kalau hampa tak mau tanya dekat IG story, hampa boleh juga tanya, hampa boleh komen dekat bawah. Hampa nak suruh aku buat video pasal apa-apa ke, pasal teori apa ke, hampa boleh je komen kat bawah. InsyaAllah aku akan baca, aku akan respon. Dan nantikan video Yamato part 3. Part 3 ni memang satu tajuk yang interesting, memang satu topik yang kritikal yang aku nak bincang. Tajuk aku tak boleh habaq, kalau hampa tahu tajuk spoiler nanti jadi tak best kan. So stay tune, sebab itulah aku suruh hampa subscribe, sebab itulah aku suruh hampa turn on notification. Dan setakat ni saja video aku kali ni. #Y for Yamato, #Yamato for Nakama. Monkey D. Review signing out.